lagi menjalankan kegiatan dengan sesuka hati tanpa berpandukan undang-undang kecil bagi koperasi masing-masing. Ini adalah satu badanan yang ditubuhkan bagi menjaga kepentingan ahli-ahli koperasi di seluruh Malaysia. Saya ingin merujuk satu kes yang berkaitan dengan koperasi usahawan UHAM Baru Kuala Lumpur Berhad, di mana saya merupakan salah seorang pengadu bagi kes tersebut. Koperasi tersebut telah melancarkan skim khairat kematian satu Malaysia di mana skim tersebut terbuka kepada ahli-ahli yang berumur 1 tahun hingga 99 tahun. Mana-mana orang yang membayar yuran tahunan RM365 dan yuran keahlian RM10 boleh didaftarkan sebagai ahli koperasi. Selepas 30 hari lepas pendaftaran, ahli-ahli yang berjaya didaftarkan dapat dibayar RM20,000 apabila meninggal dunia. Disebabkan aktiviti koperasi tersebut menyalahi Akta Koperasi 1993 dan juga Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007, maka pendaftaran koperasi tersebut telah dibatalkan oleh SKM. Malangnya sehingga hari ini, tiada sesiapa yang mengetahui apakah tindakan undang-undang yang telah diambil terhadap KUIBB, khususnya terhadap Dato' Seri Paduka Wan Muhammad Jamal yang merupakan CEO koperasi tersebut. Mengikut Seksyen 91/2 Akta Koperasi 1993, tiap-tiap koperasi berdaftar atau pegawai, pekerja atau anggota sesuatu koperasi berdaftar yang melakukan kesalahan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya. Jadi adakah sesiapa di kalangan mereka yang telah dihadapkan ke mahkamah, dan jikalau ada, apakah hukuman yang telah dijatuhkan ke atas mereka? Tuan Di-Pertua, saya difahamkan bahawa pemeriksaan dan siasatan telah dilakukan oleh SKM ke atas koperasi tersebut. Ingin saya mengetahui berapakah ahli koperasi yang telah didaftarkan dan jumlah yuran yang telah diterima oleh koperasi tersebut. Berapakah wang yang masih terkumpul dalam akaun bank koperasi semasa akaun yang dibekukan? Berapakah nilai aset yang terkumpul oleh koperasi? Dan sama ada aset koperasi tersebut telah dilupuskan oleh SKM dengan sewajarnya. Saya percaya skim tersebut telah berjaya menarik minat beribu-ribu atau puluhan ribu orang untuk menyertainya. Ramai di kalangan mereka telah diperdayakan untuk menyertai koperasi tersebut atas sebab koperasi tersebut menggunakan logo Satu Malaysia dalam publicity koperasinya. Ini akan memberi satu gambaran yang tidak betul, seolah-olah aktiviti koperasi tersebut telah direstui oleh pemimpin-pemimpin kerajaan persekutuan. Adakah penggunaan logo Satu Malaysia oleh koperasi tersebut dibenarkan oleh mana-mana pihak yang berhubung kait dengan kerajaan persekutuan? Berikutan dengan insiden KUIBB tersebut, penggunaan logo Satu Malaysia sebagai sebahagian logo atau publicity koperasi haruslah dilarang untuk mengelakkan lebih ramai orang terpedaya dan seterusnya terpaksa menanggung kerugian. Ingin saya bertanyakan sama ada terdapat koperasi-koperasi yang lain yang turut menggunakan logo Satu Malaysia sebagai logo koperasi atau dalam mana-mana produk atau perkhidmatan yang dikendalikan oleh sesebuah koperasi, dan adakah sesuatu tindakan akan diambil terhadap mereka. Berkenaan dengan isu sama ada ahli-ahli dapat menuntut balik dana skim yang telah dibayar oleh peserta kepada koperasi tersebut. Berdasarkan jawapan bertulis yang diberikan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 18 Julai 2013. Ianya akan ditentukan mengikut proses undang-undang. Saya ingin mendapat penjelasan selanjutnya. Apa yang dimaksudkan oleh ditentukan mengikut proses undang-undang? Tuan Di-Pertua, adakah ini bermaksud ahli-ahli koperasi yang terlibat perlu mengambil tindakan guaman masing-masing, memandangkan kebanyakan di antara mereka hanya membayar tidak lebih RM400 bagi menyertai skim tersebut? Tidaklah wajar untuk mereka mengambil tindakan guaman yang menelan perbelanjaan yang lebih tinggi. Saya tidak berharap ini adalah tujuan untuk kita memasukkan seksyen baru, iaitu Seksyen 62A melalui pindaan kali ini. Mengikut Seksyen 74 Akta Koperasi 1993, seseorang yang berwibawa boleh dilantik oleh ketua pendaftar sebagai pelikuidasi koperasi berdaftar itu. Jadi sama ada seseorang pelikuidasi telah dilantik dalam kes ini, dan sama ada ahli-ahli koperasi dapat dianggap sebagai pemiutang untuk menuntut balik wang-wang yang telah dibayar kepada koperasi tersebut.
Dan adakah tuntutan tersebut boleh dikemukakan melalui cawangan-cawangan SKM yang ditubuhkan di peringkat negeri? Insiden KUIBB ini telah menunjukkan bahawa kurangnya ketelusan SKM dalam mengendalikan isu-isu yang berkepentingan rakyat, sehingga ramai yang berdaftar sebagai ahli bagi tujuan menyertai skim khairat kematian Satu Malaysia tidak dapat diberi perlindungan yang sewajarnya oleh SKM. Saya ingin menggesa supaya pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif dapat diambil meningkatkan lagi tahap ketulusan SKM dan bukannya setakat pindaan-pindaan yang dibentangkan hari ini dalam Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih. Ini pun tebal.